Assalamualaikum. Selamat sejahtera murid-murid tahun 1 yang cikgu kasihi. Kita sambung belajar tajuk tumbuhan. Hari ini kalau dalam buku teks kamu boleh rujuk muka surat 53 dan 54. Iaitu ciri-ciri bahagian yang berbeza pada tumbuhan. Sebelum ini kamu telah belajar tentang 4 bahagian pada tumbuhan. Kita ulang kaji bahagian-bahagian itu, iaitu yang pertama bunga, daun, batang dan juga akar. Jadi hari ini kita akan memerhatikan dan belajar contoh-contoh tumbuhan yang pertama bunga, sama ada tumbuhan itu berbunga atau tidak berbunga. Cikgu bawakan contoh di sini tumbuhan yang berbunga, contohnya pokok kelapa. Ini ialah bunga bagi pokok kelapa. Bagi pokok teratai yang berada di habitatnya di air. Ini ialah bunga bagi pokok teratai. Bunga ros. Kamu selalu lihat bunga ros. Ini ialah pokok bunga ros. Dan bunga raya ini ialah contoh gambar sebenar pokok bunga raya. Ini pula ialah tumbuhan yang tidak berbunga. Cikgu bawakan 3 contoh. Yang pertama, paku pakis, cendawan dan lumut. Bagi daun, urat daun jejala dan urat daun selari. Urat itu di mana? Kita perhatikan dengan lebih jelas. Urat daun jejala. Ini ialah istilah yang perlu kamu ingat. Urat daun jejala. Perhatikan setiap contoh yang cikgu tunjukkan. Maksud urat daun jejala, uratnya ini banyak. Urat itu ialah terdapat satu garisan di tengah dan garisan ini bersambung dengan garisan yang lebih halus di sebelah tepi daun. Sebagai contoh, pada daun pokok bunga ros, daun pokok bunga raya, daun pokok durian dan daun pokok mangga. Itulah maksud urat daun jejala. Ini pula ialah urat daun selari. Selari maksudnya lurus. Perhatikan dengan lebih dekat. Contohnya daun pokok jagung. Urat daunnya selari. Lurus. Tiada ke sebelah, ke kiri atau ke kanan seperti urat daun jejala tadi. Begitu juga daun pokok pandan, lurus. Pokok padi dan daun pokok tebu. Yang kedua, kita perhatikan dari segi batang. Batang berkayu dan batang tidak berkayu.
apakah itu batang berkayu? Baik, maksud batang berkayu, batang ini keras. Sebagai contoh, batang pokok kelapa, batang pokok mangga dan batang pokok bunga raya. Jadi ia tidak mudah untuk dipatahkan. Berbanding dengan batang tidak berkayu, batang ini lembut dan mudah dipatahkan. Sebagai contoh, batang pokok petik, batang pokok tebu dan batang pokok pisang. Baik, yang terakhir ialah akar. Terdapat dua jenis akar, iaitu akar serabut dan juga akar tunjang. Cikgu bagi di sini contoh akar serabut dan ini ialah akar tunjang. Perhatikan perbezaan kedua-dua jenis akar ini. Akar serabut halus, banyak, dan akar tunjang mempunyai satu akar yang menjala sehingga ke bawah, iaitu akar utama bagi pokok tersebut, sampai akar-akar yang kecil di sisinya. Kita tengok contoh akar serabut. Baik, pokok-pokok ini mempunyai akar serabut. Yang pertama, rumput. Yang kedua, pokok jagung. Yang ketiga, pokok kelapa. Perhatikan akar-akar pokok ini. Seterusnya akar tunjang, di mana satu akar utama menjala sehingga ke bawah untuk mencari air. Baik, contoh pokok ialah pokok bunga ros, pokok mangga. Baik, ini sebenarnya pokok mangga yang masih kecil. Dan pokok bunga raya. Okay, inilah contoh akar tunjang. Biasanya tumbuhan yang mempunyai akar tunjang ini mempunyai daun urat jejala. Baik, seterusnya kita buat latihan buku aktiviti muka surat 35, 36 dan 37. Yang pertama, cikgu bacakan bahagian dan ciri tumbuhan. Suaikan bahagian tumbuhan yang berikut. Baik, terdapat 8 gambar dan ada 8 ciri yang kamu kena suai atau padankan. Contoh. Yang pertama, gambar apakah ini? Jika kamu jawab daun urat jejala, jadi kamu gariskan perkataan dengan gambar ini. Daun urat jejala, gambarnya ini. Daun urat selari, gambarnya ialah yang di sebelah kanan ini. Baik, buat untuk kesemua gambar, pastikan ruangan ini untuk gambar ini. Cikgu ulang, ruangan ini atau ruangan yang kedua ini untuk gambar ini sahaja. Ciri bahagian
dan gambar berada pada satu garis ini sahaja. Jangan melangkaui garis dan gambar yang lain. Baik, surat 36, membanding beza bahagian tumbuhan. Isikan persamaan dan perbezaan ciri bahagian tumbuhan berikut ke dalam peta minda di bawah. Baik, ini ialah pokok tebu. Ini ialah pokok bunga kemunting Cina. Di sini terdapat ciri bahagian bagi tumbuhan secara umum. Jadi, kamu perlu penuhkan ruangan peta minda ini menggunakan ciri bahagian yang betul untuk setiap pokok. Sebelah sini pokok tebu. Sebelah sini ialah, sebelah kanan pula ialah pokok bunga kemunting Cina. Perhatikan di tengah sini. Baik, di tengah ini apa? Di tengah ialah persamaan yang terdapat bagi dua jenis pokok ini. Baik, kita mulakan dengan persamaan. Apakah persamaan antara pokok tebu dan pokok bunga kemunting Cina? Baik, perhatikan pilihan jawapan atau ciri di sini. Okey, semuanya berpasangan kecuali perkataan berbunga. Jadi, tulis perkataan berbunga di sini yang menandakan pokok tebu dan pokok bunga kemunting Cina ini berbunga. Baik, pokok tebu. Kita mulakan dengan daun. Baik, daun, urat daun bagi pokok tebu ialah urat daun selari. Betul. Urat daun selari tulis di sini. Urat daun jejala bagi pokok bunga kemunting Cina. Perhatikan daunnya. Ini ialah daun atau urat daun jejala. Ini pula ialah urat daun selari. Seterusnya, kita lihat batang bagi pokok tebu ialah batang tidak berkayu. Tulis di sini. Manakala pokok bunga kemunting Cina batang berkayu. Seterusnya buat untuk akar. Baik, pilih. Pokok tebu mempunyai akar tunjang atau akar serabut. Baik, tulis di bahagian paling bawah. Seterusnya, kenali ciri bahagian tumbuhan. Perhatikan ciri bahagian daun dan pokok yang berikut. Ini nama bagi tumbuhan. Kamu perlu tuliskan ciri dan isi nama tumbuhan yang sesuai ke dalam jadual. Isikan nama ini, nama pokok ini ke dalam bahagian-bahagian ini. Mudah sahaja sebenarnya. Perhatikan setiap gambar yang diberi, kenal pasti dan tulis. Itu sahaja dari cikgu. Kita akan jumpa lagi. Bye-bye.